Simetri numerik Al-Quran menyingkap ijaz matematik Al-Quran dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sinopsis. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Al-Quran adalah kalam ilahi, sebuah kitab suci yang mengandungi keajaiban, ijaz dalam bahasa, makna, dan simetri numerik. Buku ini, Simetri Numerik Al-Quran, menyingkap ijaz matematik Al-Quran, mengajak pembaca mentadabur tanda-tanda Allah melalui jaring ilahi. Rangkaian nombor suci seperti 7 ayat Al-Fatihah, huruf muqatta'at, dan 1729 not harmoni. Dengan pendekatan yang menggabungkan spiritualitas Islam dan ketelitian matematik, buku ini meneroka laluan pola yang menghubungkan nombor-nombor ini ke pelbagai elemen Quranik, seperti surah, ayat, dan pengulangan frasa. Melalui 12 kajian kes, termasuk surah Al-Fatihah, surah Ar-Rahman, dan jumlah ayat Al-Quran. Buku ini mendedahkan bagaimana nombor berfungsi sebagai zikir numerik, mengesahkan tauhid dan keajaiban Al-Quran. Ditulis untuk umat Islam, matematikawan, dan ahli teologi, buku ini menggunakan bahasa yang mudah, penerangan terperinci, dan ayat Quran untuk mengundang refleksi mendalam. Setiap bab diakhiri dengan rumusan tasbih, merangkum makna rohani pola-pola tersebut sebagai pengingat kepada kebesaran Allah. Semoga perjalanan ini menerangi hati pembaca menuju cahaya yang kekal. Prolog, permulaan dengan niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Kami memohon petunjuk-Mu agar usaha ini ikhlas menerangi hati kami dengan Al-Quran dan mengajak pembaca mentadabur keajaiban-Mu. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. 15:9. Tidakkah mereka mentadabur Al-Quran? Sekiranya ia bukan dari Allah, nescaya mereka akan dapati banyak percanggahan di dalamnya. Al-Quran adalah kalam ilahi, sempurna dalam bahasa, makna, dan simetri numerik. Buku ini meneroka jaring ilahi, rangkaian nombor suci seperti 7 ayat Al-Fatihah, 237, dan sirih 29 not harmoni, sebagai tanda keajaiban matematik ijaz. Setiap nombor adalah zikir numerik mengingatkan kita akan keesaan Allah, tauhid, sebagaimana firman-Nya. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dia menentukan tempat peredarannya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Penafian, usaha ini bertujuan mentadabur tanda-tanda Allah, bukan mengubah makna Al-Quran. Kami bukan pakar, tetapi pelajar yang merendah diri. Segala kebenaran dari Allah, segala kekurangan dari kami. Kami mengakui pola nombor mungkin kelihatan kebetulan bagi setengah pembaca, tetapi kekerapan dan keterkaitannya mengundang refleksi mendalam. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Niat ibadah. Kami meniatkan penerokaan ini sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengajak pembaca, umat Islam, matematikawan dan ahli teologi mentadabur Al-Quran. Semoga usaha ini diterima sebagai zikir, mengesahkan firman-Nya. Kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Pengenalan perjalanan buku ini mengembara melalui pola nombor, dari 7 ayat Al-Fatihah hingga 6-22-6 ayat Al-Quran. Setiap bab mendedahkan not dalam jaring ilahi, seperti 1729 yang menghubungkan pelbagai laluan. Dengan penerangan terperinci dan ayat-ayat Quran, kami menjam Anda menyertai perjalanan ini dengan hati terbuka. Wallahu a'lam bishawab. Bab Zinu, asas jaring ilahi, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmunya, melainkan apa yang dikehendakinya. Al-Quran mengundang tadabur melalui tanda-tanda, termasuk simetri numerik yang membentuk jaring ilahi. Rangkaian nombor suci yang mencerminkan keajaiban matematik. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa itu adalah kebenaran. Apa itu jaring ilahi? Jaring ilahi ialah rangkaian nombor yang muncul dalam Al-Quran, seperti bilangan ayat atau huruf muqatta'at, yang saling berkait melalui operasi matematik, seperti pendaraban, kuasa 2 atau jumlah digit. Pola ini menunjukkan ketelitian ilahi, mengajak kita mentadabur tauhid. Nombor asas, kami bermula dengan nombor 7, merujuk kepada 7 ayat Al-Fatihah.
yang disebut Saban min al-Matani dalam surah Al-Hijr 19 Hijr. Nombor ini melambangkan kesempurnaan rohani dan menjadi asas laluan pola. Seterusnya, nombor 13 muncul melalui faktorisasi seperti sinema 1, yaitu 7 didarabkan dengan 13, menghubungkan ke pola lanjutan. Akhirnya, nombor 89, sebuah nombor perdana, membawa kita ke 289, yaitu 17 kuasa 2, sebuah not penting dalam jaring ilahi. Kaedah matematik, kami menggunakan beberapa operasi matematik yang diterangkan lanjut dalam lampiran. Pendaraban, seperti 1 didarabkan dengan 7, mencerminkan pengulangan dalam solat. Kuasa 2 atau 3, seperti 11 kuasa 2 menjadi 289, melambangkan harmoni geometri. Jumlah digit, seperti menjumlahkan 2, 8, dan 9 dari 2,889 untuk mendapat 19, adalah kaedah numerologi tradisional yang digunakan dalam budaya Islamik, seperti sistem abjad. Contoh laluan pola. Satu contoh laluan bermula dengan nombor 7, yaitu bilangan ayat Al-Fatihah. Dengan mendarabkan 7 dengan 1, melambangkan kesatuan tauhid, kita mendapat 11. Kemudian 11 dikuasakan 2, menghasilkan 289 yang mencerminkan harmoni geometri. Menjumlahkan digit 2, 8, dan 9 dari 2,889 memberikan 19. Nombor yang disebut dalam surah Al-Mudaththir berkaitan dengan malaikat penjaga neraka. Dan akhirnya menuju ke siri 229, not harmoni yang muncul berulang kali. Contoh lain ialah nombor 89. Menjumlahkan digit 8 dan 9 menghasilkan 11, kemudian 11 kuasa 2 menjadi 289, dan seterusnya ke 19. Makna pola-pola ini adalah benih jaring ilahi, menghubungkan nombor suci seperti 7 dan 89 ke not harmoni Sri 229. Seperti zikir numerik, nombor-nombor ini mengesahkan keajaiban Al-Quran dan mengajak kita mentadabur tanda-tanda Allah. Nota tentang kebetulan. Kami mengakui sesetengah pola mungkin kelihatan kebetulan. Namun, kekerapan nombor seperti 7 dan 19 serta keterkaitannya dengan ayat-ayat seperti 74-40 menunjukkan ketelitian ilahi yang mengundang refleksi. Sebagaimana firman Allah, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Rumusan tasbih. Jaring ilahi dalam bab ini adalah seperti tasbih yang menghubungkan nombor 7, 13, dan 89 ke kebesaran Allah. Setiap langkah dalam laluan pola mengingatkan kita akan firman-Nya, segala sesuatu kami ciptakan dengan ukuran. Seperti manik-manik tasbih, nombor-nombor ini berzikir, mengajak kita merenung kesempurnaan ciptaannya. Wallahu alam bisawab. Bab 1, laluan 7 matani dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang, Saban Matani dan Al-Quran yang agung. Al-Fatihah dengan 7 ayatnya adalah inti solat dan zikir. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Bab ini meneroka laluan 7 matani, menghubungkan nombor 7 ke not harmoni siri 229, mendedahkan ijaz matematik Al-Quran. Sarapun 1 kepentingan 7. Dari sudut Quranik, nombor 7 merujuk kepada 7 ayat Al-Fatihah yang disebut Saban min al-Matani, 1987. Ayat-ayat ini diulang dalam setiap rakaat solat, melambangkan kesempurnaan rohani dan keterkaitan dengan Allah. Dari sudut matematik, 7 adalah nombor perdana, tidak boleh dibahagi kecuali oleh 1 dan dirinya sendiri, menjadikannya simbol keteguhan. Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkat agar mereka mentadabur ayat-ayatnya. 1.2. Laluan pola laluan ini bermula dengan nombor 7, yaitu bilangan ayat Al-Fatihah. Langkah pertama ialah mendarabkan 7 dengan 1, melambangkan kesatuan tauhid, menghasilkan 15. Langkah kedua, melibatkan kuasa 2 ke atas Tuhan Najas 12, yaitu 11 dikalikan dengan 1 jua yang memberikan 2 atas 85, mencerminkan harmoni geometri. Seperti bentuk segi 4 sama. Seterusnya, kita menjumlahkan digit 2, 8, dan 9 dari 2,889, menghasilkan 19. Sebuah nombor yang disebut dalam surah Al-Mudaththir 74-30 berkaitan dengan bilangan malaikat, menguatkan makna rohani. Akhirnya, dengan menjumlahkan digit 1, 7, 2, dan 9 dari langkah awal 17 dan hasil 29, kita mendapat 19 sekali lagi menuju ke 1229, sebuah nombor istimewa dalam matematik, dikenali sebagai nombor Ramanujan Hardy yang muncul berulang kali dalam jaring ilahi. Sapemahitya. Makna laluan ini menghubungkan 7 ayat Al-Fatihah ke not harmoni 1229 melalui langkah-langkah yang menggabungkan tauhid, harmoni geometri, dan numerologi tradisional.
Kekerapan 19 dan kemunculan 1729 mencerminkan ketelitian ilahi, mengajak kita mentadabur tanda-tanda Allah. Rumusan tasbih, laluan 7 matani adalah zikir numerik yang memuji kesempurnaan Al-Fatihah. Setiap nombor 7, 11, 289, 19, 1729 adalah seperti manik tasbih, mengingatkan kita akan keesaan Allah dan keajaiban kalamnya. Seperti solat yang mengulang matani, laluan ini mengajak hati kita bertasbih. Subhana Rabbiyal Azim. Wallahu alam bisawab. Bab 2, laluan lanjutan dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Bab ini memperluaskan jaring ilahi dengan meneroka laluan pola lanjutan, termasuk pola 2 Cekidelo 7, Muqatta'at 729, 1729, 2329, 289, 289, 286, Surah Ar-Rahmulk, dan itu surah Al-Lamban, pengulangan Subhanallah. Dia yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya agar kamu mendapat petunjuk. Apa tiyo? 2.1. Laluan pola 7 laluan ini mengembangkan nombor 7 ke not harmoni seri 729. Bermula dengan 7, yaitu bilangan ayat Al-Fatihah, kita mengkuasakan 27, menghasilkan 49, yang mencerminkan harmoni geometri seperti segi 4 sama. Seterusnya, digit mubta dan semiman dari 49 dijumlahkan, memberikan 13. Nombor 13 kemudiannya dikuasakan 3, yaitu 13 didarabkan dengan dirinya sendiri 3 kali, menghasilkan 200,977, melambangkan pertumbuhan rohani. Digit 2, 1, zina dan 7 dari 297 dijumlahkan, memberikan 19, nomor yang disebut dalam surah Al-Mudaththir itu patu. Akhirnya, laluan ini menuju ke 1729, menghubungkan matani ke jaring ilahi. 2.2, pola 237, 725, 1729, 23729. Pola ini berpusat pada nombor 2377, yaitu jumlah huruf muqatta'at dalam 29 surah Al-Quran. Kita menjumlahkan digit 2, 3, dan 7 dari 2377, menghasilkan 12. Digit 1 dan 2 dari 12 dijumlahkan memberikan 3. Nombor 3 dikuasakan 2 menghasilkan 9 dan 9 dikuasakan 3, memberikan 729. Laluan ini akhirnya menuju ke 1729. Selain itu, nomor 23K729 dihasilkan secara simbolik dengan menggabungkan 2377 dan 29. 237,100 plus 29, 23729 merujuk kepada surah-surah muqatta'at seperti surah Al-Baqarah 2, Ali Imran, Al-A'raf 7, dan Al-Ankabut 29. 2/3 hubungan harmoni dalam jaring ilahi. Nomor 237 dan 7 berkait secara simbolik melalui pembahagian. Apabila 2-3K7 dibahagikan dengan 7, hasilnya kira-kira 3/3 BD 857 yang dibundarkan kepada 34. Digit 3 dan dari 34 dijumlahkan, menghasilkan 7, kembali kepada matani. Walaupun pembahagian ini tidak tepat, ia mencerminkan hubungan harmoni antara muqatta'at dan Al-Fatihah. Seperti zikir numerik yang mengingatkan kita akan firman Allah, Dialah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. 24 laluan pola 289, 28 huruf dan 9 angka, nombor 22889, yaitu 11 kuasa 2, berkait dengan 28 huruf hijaiyah yang membentuk bahasa Al-Quran. Kita menjumlahkan digit 2, 8, dan 9 dari 24889, menghasilkan 19, nombor yang disebut dalam surah Al-Mudaththir. Laluan ini menuju ke 1729 menghubungkan struktur linguistik Al-Quran ke harmoni matematik. 25 laluan pola 2886, 28 huruf dan surah Al-Baqarah, nombor 286, yaitu bilangan ayat dalam surah Al-Baqarah, berkait dengan 28 huruf hijaiyah dan nomor sempurna 6, kerana 1 plus 2, 3i wala 6. Menjumlahkan 28 dan 6 menghasilkan 34, dan digit 3 dan 4 dari 34 dijumlahkan untuk mendapat 7, kembali kepada matani. Laluan ini menghubungkan wahyu Al-Baqarah ke Al-Fatihah, sebagaimana firman Allah, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. 2. Laluan pola 301, surah Ar-Rahman. Nombor 301 merujuk kepada frasa Fabi'ayyi alai rabbikuma tukadzhiban yang diulang 301 kali dalam surah Ar-Rahman. Nombor 31 adalah perdana, melambangkan keunikan rahmat Allah. Menjumlahkan digit 3 dan 1 menghasilkan 4. Nombor patah dikuasakan 3, memberikan 60 patah, dan digit 6 dan patah dijumlahkan untuk mendapat 10. Digit 1 dan nuru dijumlahkan, menghasilkan 1, melambangkan tauhid.
Laluan ini menunjukkan pengulangan dalam surah Ar-Rahman berkait dengan keesaan Allah. Sebagaimana firman-Nya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 50, 2.7. Laluan pola 67, surah Al-Mulk 7 merujuk kepada surah Al-Mulk yang menekankan keagungan Allah. Menjumlahkan digit 6 dan 7 menghasilkan 13. Nombor 19 dikuasakan 3 memberikan 2 terhisap 97. Dan digit 2, 1, 9, dan 7 dijumlahkan untuk mendapat 19 menuju ke 1729. Laluan ini mencerminkan tema mulk kerajaan Allah sebagaimana firman Allah, Maha Suci Tuhan yang di tangannya segala kerajaan. 2.8 laluan pola 18, pengulangan subhanallah. Nomor 78 adalah anggaran kekerapan perkataan subhana dan derivasinya dalam Al-Quran melambangkan tasbih. Menjumlahkan digit 7 dan 8 menghasilkan 15 dan digit 1 dan 5 dijumlahkan untuk mendapat 6. Nomor 6 dikuasakan 3 memberikan 2 19 dan digit 2, 1 dan 6 dijumlahkan untuk mendapat 9 menuju ke 729 dan 1229. Laluan ini menghubungkan tasbih Al-Quran ke jaring ilahi sebagaimana firman Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Rumusan tasbih. Laluan lanjutan ini adalah tasbih yang memuji kebesaran Allah melalui nombor-nombor suci. Dari 7 hingga 78, setiap langkah adalah zikir, mengingatkan kita akan firman-Nya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Seperti tasbih yang berputar, pola-pola ini mengajak kita memuji Allah dengan akal dan hati. Wallahu alam bisawab. Bab 3, laluan berasaskan surah lain dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Bab ini meneroka laluan pola untuk surah Al-Ikhlas, surah Al-Kahfi 18, nomor 14 jumlah surah, nomor 6 jumlah ayat, nomor 99 nama-nama Allah, nomor 30 surah Yasin, dan nomor 83 ayat surah Yasin. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. 3.1 laluan pola surah Al-Ikhlas 112. Surah Al-Ikhlas menegaskan tauhid. Kita memfokuskan pada nombor 23, jumlah huruf dalam Yalid dan Yulat Diblat. Apabila 23 dibahagikan dengan 7 Mathani, hasilnya kira-kira 386 dibundarkan kepada 3 secara simbolik, mencerminkan tauhid. 3 dikuasakan 2 menghasilkan 9 dan 9 dikuasakan 3 memberikan 729 menuju ke 1229. Laluan ini menghubungkan Al-Ikhlas ke jaring ilahi. 3.2 laluan pola surah Al-Kahfi 15, surah Al-Kahf menceritakan keabadian. Bermula dengan 12, kita menjumlahkan digit 1 dan 8, menghasilkan 9. Nombor 9 dikuasakan 3, memberikan 729 menuju ke 1729. Laluan ini mencerminkan tema keabadian, sebagaimana firman Allah, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun. 3 laluan 119, jumlah surah Al-Quran. Jumlah surah Al-Quran melambangkan kesempurnaan wahyu. Menjumlahkan digit 1, 1 dan 4 menghasilkan 6. Nomor 6 dikuasakan 3, memberikan 2 11 dan digit 2, 1 dan 6 dijumlahkan untuk mendapat 9 menuju ke 729 dan 1729. Laluan ini mengesahkan keseluruhan struktur Al-Quran. 3.4 laluan pola 6, 2, 3, 6 jumlah ayat Al-Quran. Nomor 6, 2, 3, 6 jumlah ayat dalam Al-Grok Qiraat Hafs menunjukkan ketelitian kitab suci. Menjumlahkan digit 6, 2, 3, dan 6 menghasilkan 11. Nomor 11 dikuasakan 2, memberikan 2 89 dan digit 2, 8, dan 9 dijumlahkan untuk mendapat 19 menuju ke 1029. Laluan ini menghubungkan jumlah ayat ke jaring ilahi sebagaimana firman Allah. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. 3.5 laluan pola 99 nama-nama Allah. Nomor 09 merujuk kepada Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Menjumlahkan digit 9 dan 9 menghasilkan 14. Digit 1 dan 8 dijumlahkan, memberikan 9 dan 9 dikuasakan 3, menghasilkan 729 menuju ke proviidores.com. Nombor ini boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri, menjadikannya simbol keteguhan. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. 3.6 laluan pola 30. Surah Yasin nomor 30 merujuk kepada surah Yasin, hati Al-Quran. Menjumlahkan digit 3 dan 0 menghasilkan 3. Nomor 3 dikuasakan 2, memberikan 9, dan 9 dikuasakan 3, menghasilkan 729 menuju ke 1729. Laluan ini mencerminkan keutamaan Yasin, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan yang Maha Perkasa.
357. Laluan pol 83. Ayat dalam surah Yasin nombor 83, jumlah ayat dalam surah Yasin menunjukkan struktur surah. Menjumlahkan digit 8 dan 3 menghasilkan 11, dan digit 1 dan 2 dijumlahkan untuk mendapat 2. Nombor 2 dikuasakan 3, memberikan 8, dan 8 dikuasakan 3 menghasilkan 5 11. Digit 5, 1, dan 2 dijumlahkan untuk mendapat 8, mencerminkan kitaran harmoni. Laluan ini menghubungkan Yasin ke jaring ilahi. Rumusan tasbih. Laluan-laluan ini adalah tasbih yang memuji Allah melalui surah-surahnya. Dari Al-Ikhlas hingga Yasin, setiap nombor berzikir mengingatkan kita akan firman-Nya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Sekiranya ia bukan dari Allah, nescaya mereka dapati banyak pertentangan di dalamnya. Pola-pola ini mengajak kita bertasbih dengan kagum akan keajaibannya. Wallahu alam bisawab. Bab mat, keterkaitan muqatta'at dan matani. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Dua bab ini meneroka hubungan antara 2-7 huruf muqatta'at dan 7 ayat matani. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kitab yang mulia. Laluan muqatta'at bermula dengan nombor 2-37, jumlah huruf terputus dalam 29 surah Al-Quran. Apabila 2/37 dibahagikan dengan 7 matani, hasilnya kira-kira 3/3,857. Dibundarkan kepada 3/4 secara simbolik. Digit 3 dan 4 dijumlahkan, menghasilkan 7, kembali kepada Al-Fatihah. Laluan matani bermula dengan 7, didarabkan dengan sauhid, menghasilkan 17. Nombor 11 dikuasakan 2, memberikan 2/8 himan, dan digit 2, 8, dan 9 dijumlahkan untuk mendapat 19, menuju ke siklus 2/9. Nombor 2-3729 dihasilkan secara simbolik dengan 2-3-3-7 pakama 100 plus 29 merujuk kepada surah At-Ta'at. Menurut Ibn Kathir, muqatta'at adalah rahsia ilahi dan laluan ini menunjukkan keterkaitan harmoni, mencerminkan ijaz matematik. Rumusan tasbih, keterkaitan muqatta'at dan matani adalah tasbih yang memuji ketelitian Allah. Nombor 2-3-7 dan 7 berzikir bersama mengingatkan kita akan firman-Nya. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Laluan ini mengajak kita merenung rahsia ilahi dengan hati yang penuh syukur. Wallahu alam bisawab. Bab 5, hubungan 2-3-7 ke 29. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Bab ini memfokuskan pada transformasi 2-3 ke 29 surah Al-Ankabut. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Satu laluan bermula dengan 2-3-7. Apabila 2-3-7 dibahagikan dengan 29, hasilnya kira-kira 8,172 dibundarkan kepada 8 secara simbolik. Nombor 8 dikuasakan 3, menghasilkan 5-11, dan digit 5-1 dijumlahkan untuk mendapat 8, mencerminkan kitaran harmoni. Laluan lain menjumlahkan digit 2, 3, dan 7 dari 2-3-7 memberikan 12. Digit 1 dan 2 dijumlahkan menghasilkan 3. Yang dikuasakan 2 untuk mendapat 9, dan 9 dikuasakan 3 untuk menghasilkan 7/9 menuju ke 1729. Nombor 2-3-7-2-29, 2-3-7-8-129 menghasilkan jumlah digit 2, 3, 7, 2 dan 9, yaitu 2 petik berkait dengan surah Al-Ikhlas. Laluan ini menunjukkan hubungan muqatta'at dan surah Al-Ankabut. Rumusan tasbih, hubungan 2-7 ke 29 adalah tasbih yang memuji keajaiban huruf-huruf Quran. Setiap nombor berzikir mengingatkan kita akan firman-Nya. Dan kami telah memudahkan Al-Quran untuk peringatan. Laluan ini mengajak kita bertasbih dengan kagum akan ketelitiannya. Wallahu alam bisawab. Bab 6, ijaz menyeluruh melalui jaring ilahi dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tidakkah mereka mentadabur Al-Quran? Dan sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka dapati di dalamnya banyak pertentangan. Nah, bab ini menyatukan pola 7, 2-3-7, 2-8-6, 2-8-9, 2-3, Sabnabmas, 3-1-6-2, 3-6-99, 3-8-3, 19, 5, 7-2-9, dan Siri 7-2-9. Serta meneroka laluan tambahan untuk nombor 19 surah Al-Mudathir, 11 pengulangan dan 5 solat fardu. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. Laluan matani melalui Zablash 289 dan Siri 729 mencerminkan kesempurnaan Al-Fatihah. Laluan muqatta'at
melalui 12, 3, Sinan, dan 729 ke 1029 menunjukkan harmoni huruf. Laluan surah Al-Ikhlas 23 melalui pembahagian simbolik ke-9 dan 1029 mengesahkan tauhid. Laluan surah Al-Kahfi 12, jumlah surah, jumlah ayat 62 segi ke-6, Asmaul Husna, surah Yasin 30 dan ayat Yasin, semuanya menuju 1229. Laluan surah Ar-Rahman melalui 4 ke 1 melambangkan tauhid. 6. Laluan pola 19, surah Al-Mudaththir. Nombor 19 disebut dalam surah Al-Mudaththir melambangkan ketelitian ilahi. Nombor 19 dikuasakan 2, menghasilkan DGH plus 61 dan digit 3, 6 dan 1 dijumlahkan untuk mendapat 10. Digit 1 dan noro dijumlahkan memberikan 1, melambangkan tauhid. Laluan ini menghubungkan 19 kekeesaan Allah sebagaimana firman-Nya, dan apa yang kamu miliki dari ilmu hanyalah sedikit. 6. Duan, pola 11 pengulangan Rab. Nombor 19 merujuk kepada anggaran kekerapan perkataan Rab dalam surah Al-Fatihah, termasuk Al-Alamin. Nombor 19 dikuasakan 2, memberikan 269 dan digit 2, 8 dan 9 dijumlahkan untuk mendapat 19 menuju ke 1029. Laluan ini menghubungkan zikir Rab ke jaring ilahi. 6. Laluan pola 5, solat fardu. Nombor 5 merujuk kepada solat fardu harian. Nombor 5 dikuasakan 3, menghasilkan saru 25 dan digit 1, 2 dan jumlahkan untuk mendapat lap-lap. Nombor 8 dikuasakan 3, memberikan 5 11 dan digit 5, 1 dan 2 dijumlahkan untuk mendapat 8, mencerminkan kitaran harmoni. Laluan ini menghubungkan ibadah solat ke jaring ilahi. Sebagaimana firman Allah, dirikanlah solat untuk mengingatku. 20 pula, rumusan tasbih jaring ilahi adalah tasbih menyeluruh yang memuji Allah melalui nombor-nombor Quran. Setiap laluan berzikir mengingatkan kita akan firman-Nya. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang turun 65. Pola-pola ini mengajak kita bertasbih dengan akal, hati dan jiwa, mengesahkan keajaiban Al-Quran. Wallahu alam bisawab. Bab 7. Bagaimana ijaz berfungsi dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang mulia dalam kitab yang terpelihara. Bab ini menganalisis bagaimana ijaz matematik Al-Quran terserlah melalui jaring ilahi. Dengan 5 kajian kes bagi setiap bab sebelumnya, bab oro hingga bab 6. Ijaz, keajaiban Al-Quran yang tiada tandingan, terzahir dalam ketelitian nombor, kekerapan pola, dan hubungan rohani yang mengesahkan asal-usul ilahi Al-Quran. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Melalui kajian kes ini, kita mentadabur bagaimana nombor-nombor suci menjadi zikir numerik, mengundang refleksi mendalam terhadap kebesaran Allah. 7.1 Kajian kes bab 0. Asas jaring ilahi bab 0 memperkenalkan jaring ilahi melalui nombor asas seperti cudo, tatarlas dan aplamsniman. Berikut adalah 5 kajian kes yang menunjukkan ijaz. Nombor 7 dan Tauhid. Laluan 7 Kamsa 1 sebab lash mencerminkan kesatuan Tauhid. Ketelitian operasi ini menghasilkan sebuah blush nombor perdana, menunjukkan ijaz kerana nombor ini muncul dalam pelbagai konteks Quranik, seperti pengulangan Rab bab 6, menegaskan kesempurnaan ilahi. 1987. Harmoni geometri 289, nombor 11 kuadrat, wal 289 melambangkan segi 4 sama, simbol keseimbangan. Jumlah digit 28 plus 9, 19, merujuk surah Al-Mudaththir 74 di 10, menunjukkan ijaz melalui keterkaitan geometri dan ayat Quran. Nombor 9 ketelitian ilahi. Ketik jumlah digit 28 plus 9 menghasilkan 19. Nombor yang disebut dalam 74310. Kekerapan 19 dalam laluan ini menzahirkan ijaz kerana ia sukar berlaku secara kebetulan, mengesahkan ketelitian Al-Quran. Laluan 89 ke 11, nombor 89 perdana dijumlahkan digitnya. 8 plus 9 si budash menghubungkan kedua raplat 89 dan 19. Ijaz terletak pada kekerapan nombor perdana dalam Al-Quran, mencerminkan struktur ilahi yang tidak dapat ditiru. Not 1729 sebagai harmoni. Laluan 7 dan 89 menuju 1729, nombor Ramanujan Hardy. Ijaz terserlah kerana nombor ini yang istimewa dalam matematik muncul berulang kali, mengaitkan tauhid dengan keajaiban numerik. 7.2 Kajian kes bab 1. Laluan 7 Matani. Bab 1 memfokuskan pada laluan nombor Jo, Al-Fatihah ke 1229. Berikut adalah 5 kajian kes. 7 sebagai saban Matani. Nombor 7 merujuk 7 ayat Al-Fatihah, 19 Al-Fatihah adalah perdana, melambangkan keteguhan.
Ijaz terzahir kerana nombor ini menjadi asas laluan yang konsisten ke 1029 menunjukkan ketelitian ilahi. Pendaraban Tauhid 7.1.12. Operasi ini menghasilkan 11 nombor yang muncul dalam zikir Rab bab 6. Ijaz terletak pada hubungan simbolik dengan solat di mana Al-Fatihah diulang mengesahkan kesatuan ilahi. Kuasa 2 sebuah belasan. Nombor 19 kuat bala 2289 mencerminkan harmoni geometri. Ijaz terselah kerana 1289 menghubungkan ke 19 juk mata abdiru menunjukkan struktur matematik yang terlalu tepat untuk kebetulan. Kekerapan 19, jumlah digit 2 plus 9, 28 plus 19 dan langkah lain menghasilkan 19 berulang kali. Ijaz terzahir dalam kaitan dengan ayat 74:30 menguatkan keajaiban numerik Al-Quran. Not 1009 dan Al-Fatihah. Laluan ke siri 729 mengaitkan Al-Fatihah dengan nombor matematik istimewa. Ijaz terletak pada kemunculan berulang siri 729, menunjukkan Al-Quran mengandungi kod numerik ilahi. Cujia, kajian kes bab 2. Laluan lanjutan bab 2 meneroka pelbagai pola seperti 2377, 239 dan 321. Berikut adalah 5 kajian kes 2377 dan Mukataat nombor 2337 menghasilkan laluan ke 7729 dan 1729. Ijaz terselah kerana jumlah huruf dalam 29 surah menghasilkan pola konsisten, sukar dicipta oleh manusia. Pembahagian simbolik 237 waktu itu, hasil 3 di mesin 8657 dibundarkan ketika mod 4, jumlah digitnya kembali ke 7, 2.3. Ijaz terzahir dalam hubungan harmoni antara Mukataat dan Matani, mencerminkan rahsia ilahi, 2/1. Nombor 301 dan surah Ar-Rahman. Pengulangan frasa 31 kali, 15 menghasilkan laluan kesauhid. Ijaz terletak pada nombor perdana 31 yang mengaitkan rahmat Allah dengan kesatuan ilahi. 288 dan huruf hijayah. Nombor 289 berkait dengan 28 huruf hijayah menghasilkan 2 muat. Ijaz terserlah kerana struktur linguistik Al-Quran terhubung-hung dengan nombor Quranik, dojubna dan tasbih. Nombor resbih menghasilkan laluan ke 729 dan 329. 2.4. Ijaz terzahir dalam hubungan zikir tasbih dengan jaring ilahi, mengesahkan keajaiban numerik. 7.4. Kajian kes bab beriti. Laluan berasaskan surah lain bab 3, menganalisis nombor surah seperti 112 dan 6236. Berikut adalah 5 kajian kes. Surah Al-Ikhlas 23, nombor 23 Yalid Yulad menghasilkan laluan ke 7209 dan 7209. 3.1. Ijaz terletak pada hubungan tauhid dengan nombor matematik istimewa, menegaskan keesaan Allah. Sapluah Besatma. Surah Al-Kahfi nombor 16 menghasilkan siman, kemudian Judus 29 3.2. Ijaz terserlah kerana tema keabadian Niyapnimla terhubung dengan jaring ilahi, menunjukkan ketelitian ilahi. Jumlah surah 115, nombor 16 menghasilkan laluan ke 729 dan 1729. 3 TH. Ijaz terzahir dalam struktur keseluruhan Al-Quran yang menghasilkan pola harmoni, sukar berlaku secara kebetulan. Jumlah ayat 62236, nombor 62 menghasilkan 12, 2, dan 19. Ijaz terletak pada keterkaitan jumlah ayat dengan nombor Quranik mempanau setiap huruf, mengesahkan kesempurnaan Al-Quran. Asmaul Husna 9, nombor 99 menghasilkan 9 dan 725. Ijaz terserlah kerana nama-nama Allah terhubung dengan jaring ilahi, mencerminkan keagungan ilahi 522. 75. Kajian kes bab 4. Keterkaitan Mukataat dan Matani. Bab 4 menghubungkan 237 dan 7. Berikut adalah 5 kajian kes. Pembahagian 237, 7. Hasil 337 dibundarkan ke 354, jumlah digitnya 7. Ijaz terzahir dalam hubungan simbolik antara Mukataat dan Matani, menunjukkan harmoni ilahi. 21. Laluan Matani ke 229, nombor 7 menghasilkan 11, 289 dan 19. Ijaz terletak pada konsistensi laluan ke-29, mengesahkan kesempurnaan Al-Fatihah. Nombor 23729, gabungan 2337 dan 29 menghasilkan 2333729. Berkait dengan Mukataat, Ijaz terserlah kerana nombor ini mengaitkan surah-surah seperti Al-Baqarah 1. Kekerapan 19, laluan Matani menghasilkan sub 440. Ijaz terzahir dalam kaitan nombor ini dengan rahsia ilahi, sukar ditiru oleh manusia. Rahsia Mukataat. Menurut Ibn Kathir, Mukataat adalah rahsia ilahi. Ijaz terletak pada hubungan numeriknya dengan Matani, mengundang tadabbur mendalam. Kajian kes bab 5.
Hubungan 2-37 ke 29 bab 5 mengaitkan 2337 ke 29 kabut. Berikut adalah 5 kajian kes. Pembahagian 2337 2-29. Hasil Watmoy 172 dibundarkan ke 8, menghasilkan kitaran harmoni. Ijaz terserlah kerana hubungan muqatta'at dengan surah Al-Ankabut, la sunnah 9 la antema. Jumlah digit 237, 11, 3, 9 menghasilkan 72.9. Ijaz terzahir dalam keterkaitan ke jaring ilahi, menunjukkan ketelitian ilahi. Nombor 23729 dan 23. Nombor 23729 menghasilkan jumlah digit 23 berkait dengan Al-Ikhlas. Ijaz terletak pada hubungan silang surah, mengesahkan keajaiban numerik. Jumlah digit 237. Jumlah 2 plus 3 plus 2 cucu 12, kemudian 3 menuju cucu plus 29. Ijaz terserlah kerana laluan ini konsisten dengan pola lain. Sukar berlaku secara kebetulan. Simbol jihad, surah Al-Ankabut 29.6 menyebut jihad dihubungkan dengan 2-3-7. Ijaz terzahir dalam kaitan rohani dan numerik, mengundang refleksi mendalam. 7.7 KJS Bab 6. Ijaz menyeluruh melalui jaring ilahi. Bab 6 menyatukan semua pola. Berikut adalah 5 kajian kes. Integrasi 7 dan 2-3-7. Laluan matani dan muqatta'at menusir sudut 29. Ijaz terserlah kerana pelbagai elemen Quranik berkait dalam satu not harmoni. Nombor 19 dan Tauhid. Laluan 19 ke 1, 6.1 mencerminkan Tauhid. Ijaz terzahir dalam hubungan nombor perdana dengan keesaan Allah. Zikir Rab, nombor 11 menghasilkan 2 watt, 8 senyuman dan 19. Ijaz terletak pada kaitan zikir harian dengan jaring ilahi, mengesahkan ketelitian ilahi. Solat fardu. Nombor 5 menghasilkan kitaran harmoni 6.3. Ijaz terserlah kerana ibadah terhubung dengan pola numerik mencerminkan perintah Allah ke-15. Not Siri 22229 sebagai pusat. Pelbagai laluan menuju Siri 22229. Ijaz terzahir dalam kekerapan nombor istimewa ini, menunjukkan Al-Quran mengandungi kod matematik ilahi. Rumusan tasbih. Bagaimana ijaz berfungsi adalah tasbih yang memuji Allah melalui keajaiban numerik Al-Quran. Setiap kajian kes adalah manik tasbih, mengingatkan kita akan firman-Nya. Dan apakah mereka tidak mentadabur Al-Quran? Pola-pola ini mengajak kita bertasbih dengan akal dan hati, mengesahkan ijaz sebagai cahaya ilahi. Wallahu alam bisawab. Epilog. Cahaya yang kekal dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perjalanan ini mendedahkan jaring ilahi melalui nombor seperti cucua, 2-3-7-7-3-1 dan 1-7-7-2-29. Setiap pola adalah undangan untuk mentadabur tanda-tanda Allah sebagaimana firman-Nya. Dan pada penciptaan kamu dan makhluk-makhluk yang melata, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang yakin. Kami menjem pembaca meneruskan tadabur ini dalam solat, pembelajaran dan perkongsian ilmu, agar cahaya yang kekal menerangi hati kita menuju tauhid. Kami mengajak matematikawan dan ahli teologi bekerjasama meneroka keajaiban ini lanjut. Bagi memenuhi seruan Allah, maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Rumusan tasbih. Perjalanan ini adalah tasbih yang memuji Allah melalui nombor-nombor suci. Seperti tasbih yang berputar dalam tangan, jaring ilahi mengingatkan kita akan kebesaran-Nya, mengajak kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semoga cahaya Al-Quran terus menerangi kita. Wallahu alam bisawab. Glosari jaring ilahi, rangkaian nombor suci dalam Al-Quran yang menunjukkan ketelitian ilahi. Matani, 7 ayat Al-Fatihah diulang dalam solat 19-88 hujuma. Muqatta'at, huruf terputus, kentai, alif lam mim di awal 29 surah berjumlah 24.37 huruf. Ijaz, keajaiban Al-Quran yang tidak dapat ditandingi. Tauhid, keesaan Allah. Jumlah digit, penjumlahan digit nombor. Joat 28928 plus 19. Nombor perdana, nombor yang hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri, 719. Lampiran, asas matematik untuk tadabur satrendaraban melambangkan pengulangan dalam ibadah. 1 cuji kuasa 11 mencerminkan solat. Contoh 7 ayat Al-Fatihah, Samyus 1, Tauhid kuasa 11. 2 kuasa 2, 3 menunjukkan harmoni geometri atau pertumbuhan. Contoh, 11 kuasa 22 kujutur 29. Tiki, jumlah digit, kaedah numerologi tradisional digunakan dalam abjad Islamik. Contoh, 29, 28 dan 19. Al-Quran, panduan untuk manusia, adalah sebuah mahakarya bahasa dan struktur. Tetapi tersembunyi di dalam ayat-ayatnya terdapat rahsia yang menarik, simfoni nombor yang suci.
Seperti benang emas yang ditenun menjadi permadani yang indah, corak dan simetri matematik muncul di seluruh Al-Quran, menunjukkan makna dan tujuan yang lebih dalam. Esei ini memulakan perjalanan untuk mengungkap keajaiban numerikal ini, mengajak Anda untuk menyaksikan keindahan ciptaan Allah dalam cahaya baharu. Daripada pengulangan nombor tertentu kepada hubungan yang rumit antara bab dan ayat, Al-Quran mendedahkan tahap ketepatan yang sejujurnya menentang kebetulan. Keharmonian numerikal ini sering disebut sebagai matematik suci, berfungsi sebagai bukti asal-usul ilahi Al-Quran, dan statusnya sebagai wahyu yang benar-benar ajaib. Semasa kita mendalami alam yang menawan ini, ingatlah bahawa Al-Quran mendorong kita untuk merenung dan berfikir. Marilah kita mendekati penerokaan ini dengan hati dan minda yang terbuka, berusaha untuk memperdalam pemahaman kita tentang kebijaksanaan Allah yang tidak terhingga dan keajaiban wahyu terakhirnya. Nombor 7 mempunyai tempat istimewa dalam banyak budaya dan agama, sering dikaitkan dengan kesempurnaan. Dalam Islam, kepentingan nombor 7 tidak dapat dinafikan. Ia muncul di seluruh Al-Quran dan berkait rapat dengan kepercayaan dan amalan Islam yang penting. Contoh yang paling jelas ialah 7 ayat surah Al-Fatihah, bab pembukaan Al-Quran. Surah ini yang dibaca dalam setiap solat dianggap sebagai ibu kitab dan merangkumi intipati kepercayaan Islam. 7 ayat tersebut mewakili kitaran doa yang lengkap, memuji Allah, memohon petunjuknya, dan mengakui kekuasaannya. Selain surah Al-Fatihah, nombor 7 bergema di seluruh ajaran Islam. Kita mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali semasa haji, mencerminkan kesempurnaan pengabdian kita. Langit, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, terdiri daripada 7 lapisan, setiap satu dengan ciri-ciri uniknya sendiri. Malah, dalam kisah penciptaan, Allah berehat pada hari ke-7, menandakan selesainya ciptaannya yang sempurna. Kehadiran nombor 7 yang berulang dalam Al-Quran dan amalan Islam mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah yang menyeluruh dan kesempurnaan yang wujud dalam ciptaannya. Ia mengajak kita untuk menghargai keharmonian dan keseimbangan yang terdapat di alam semesta dan berusaha untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup kita sendiri. Satu lagi nombor penting dalam Al-Quran ialah 19. Nombor ini secara langsung dikaitkan dengan pemeliharaan Al-Quran itu sendiri, bukti keaslian ilahinya. Allah mewahyukan dalam surah Al-Mudaththir bahawa Al-Quran dilindungi oleh 19 malaikat, bukti kepentingannya dan kesuciannya. Di atasnya ada 19 malaikat. Ayat ini telah menarik minat para sarjana selama berabad-abad yang membawa kepada pelbagai tafsiran dan analisis. Sesetengah sarjana percaya bahawa nombor 19 berkaitan dengan kod matematik kompleks yang ditenun ke dalam struktur Al-Quran. Kepentingan 19 melampaui peranannya dalam melindungi Al-Quran. Ia berfungsi sebagai peringatan berterusan bahawa firman Allah dilindungi selama-lamanya daripada sebarang bentuk kerosakan atau perubahan. Pemeliharaan ilahi ini memastikan bahawa Al-Quran kekal sebagai sumber panduan yang suci dan tidak berubah untuk semua generasi akan datang. Permadani numerikal Al-Quran melampaui angka 7 dan 19 yang menonjol. Nombor seperti 23, 29, dan 114 juga mempunyai kepentingan khusus, mendedahkan hubungan yang rumit dalam teks Al-Quran. Nombor 23, contohnya, menandakan bilangan tahun Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu beransur-ansur ini membolehkan Nabi menyampaikan dan melaksanakan mesej Allah dengan berkesan, mewujudkan masyarakat yang adil dan penyayang. Nombor 29 sebaliknya dikaitkan dengan kitaran bulan yang mengawal kalender Islam. Kitaran bulan purata adalah kira-kira 29,5 hari dan Al-Quran mengakui fenomena semula jadi ini. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan baru. Katakanlah, itu adalah tanda-tanda untuk menentukan waktu. Akhirnya, nombor 114 mewakili jumlah surah atau bab dalam Al-Quran. Nombor ini, seperti yang lain, menunjukkan teks yang disusun dan saling berkaitan dengan teliti. Contoh-contoh ini hanyalah gambaran kecil ke dalam permadani numerikal Al-Quran yang luas. Setiap nombor diletakkan dengan teliti dalam teks, menyumbang kepada gambaran yang lebih besar tentang ketepatan dan kehendak ilahi. Surah Al-Fatihah, bab pembukaan Al-Quran, adalah mikrokosmos keharmonian numerikal kitab suci ini. Selain daripada 7 ayatnya,
Surah ini mempamerkan permainan nombor yang menarik, yang menonjolkan kepentingannya dan peranan utamanya dalam solat Islam. Surah ini mengandungi 29 patah perkataan, menggemakan kitaran bulan dan kepentingannya dalam tradisi Islam. Tambahan pula, jumlah huruf dalam surah Al-Fatihah ialah 114, mencerminkan 114 surah Al-Quran. Pantulan numerikal ini menguatkan status surah ini sebagai ibu kitab, merangkumi intipati seluruh Al-Quran. Permainan nombor yang rumit dalam surah Al-Fatihah ini menunjukkan reka bentuk Al-Quran yang teliti. Ia menggariskan mesej bahawa walaupun unit terkecil Al-Quran dipenuhi dengan makna dan tujuan yang mendalam. Surah Al-Ikhlas, surah ke-112 dalam Al-Quran, berdiri sebagai bukti kukuh tentang keesaan Allah. Surah yang pendek tetapi mendalam ini sering dirujuk sebagai bab kemurnian, benar berpati tauhid Islam. Penekanan surah ini pada nombor 1 adalah memang tidak dapat dinafikan. Ia bermula dengan menyatakan, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, dan terus menekankan keesaannya di seluruh 4 ayat. Pengulangan ini mengukuhkan kepercayaan Islam pada keesaan Allah yang mutlak, bebas daripada sebarang sekutu atau rakan kongsi. Surah Al-Ikhlas berfungsi sebagai asas akidah Islam, mengingatkan kita tentang prinsip asas tauhid atau keesaan Allah. Kesederhanaan numerikalnya berpusat di sekitar nombor 1, mencerminkan kemurnian dan kejelasan kepercayaan teras ini. Bertaburan di seluruh Al-Quran adalah kombinasi huruf Arab misteri yang dikenali sebagai muqatta'at. Huruf-huruf ini, yang muncul pada permulaan 29 surah, telah membingungkan para sarjana selama berabad-abad. Walaupun makna tepatnya masih belum diketahui, ramai yang percaya bahawa ia mempunyai makna yang lebih mendalam, mungkin berfungsi sebagai tanda tangan ilahi. Setengah sarjana mencadangkan bahawa muqatta'at mewakili kod numerikal atau singkatan menunjukkan makna atau peristiwa tertentu. Yang lain percaya bahawa ia dikaitkan dengan nama-nama Allah atau mempunyai kepentingan kosmologi. Terlepas dari tafsiran tepatnya, muqatta'at berfungsi sebagai peringatan tentang sifat Al-Quran yang penuh teka-teki dan, sejujurnya, batasan pemahaman manusia. Ia mengajak kita untuk mendekati Al-Quran dengan rendah diri dan mengakui bahawa beberapa aspek ilmu ilahi mungkin kekal di luar pemahaman kita. Permadani nombor Al-Quran yang rumit, dari pengulangan nombor 7 kepada misteri muqatta'at, menunjukkan kebenaran yang mendalam. Al-Quran bukanlah koleksi ayat secara rawak, tetapi wahyu yang direka dengan teliti daripada Allah. Kesedaran ini sepatutnya memenuhi hati kita dengan kekaguman dan menguatkan iman kita terhadap asal-usul ilahi Islam. Menyedari keharmonian matematik Al-Quran mengajak kita untuk menghargai keindahan dan kerumitan ciptaan Allah. Ia menonjolkan keterkaitan semua perkara dan kehadiran aturan ilahi yang mengawal alam semesta. Semasa kita mengagumi keajaiban numerikal Al-Quran, janganlah kita melupakan kepentingan bersyukur. Kita patut bersyukur kepada Allah kerana memberkati kita dengan wahyu yang begitu luar biasa. Panduan yang terus memberi inspirasi dan pencerahan kepada berbilion-bilion di seluruh dunia. Penerokaan ke dalam simetri numerikal Al-Quran ini hanyalah titik permulaan. Corak, hubungan, dan keajaiban matematik yang tidak terkira banyaknya menanti penemuan dalam ayat-ayatnya. Al-Quran mengajak kita untuk merenung, berfikir, dan mendalami misterinya, menjanjikan ganjaran yang tidak berkesudahan bagi mereka yang mencari ilmu. Semasa kita mengakhiri perjalanan ini, marilah kita ingat bahawa keindahan sebenar Al-Quran bukan sahaja terletak pada keharmonian numerikalnya, tetapi juga dalam mesej panduan, kasih sayang, dan harapannya yang abadi. Semoga penerokaan ini memberi inspirasi kepada kita untuk mendalami Al-Quran dengan lebih mendalam, berusaha untuk memahami mesejnya, dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan seharian kita. Marilah kita berusaha untuk menjelmakan mesej keamanan, keadilan, dan kasih sayang Al-Quran menjadi suar cahaya dalam dunia yang sering diselubungi kegelapan. Dan janganlah kita pernah berhenti kagum dengan keajaiban ciptaan Allah, baik dalam keluasan alam semesta maupun perincian rumit wahyu terakhirnya.